Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama live teknik menghafaz Al-Quran Al-Ihsan. Insya-Allah pada malam ni saya akan terangkanlah teknik menghafaz Al-Ihsan yang mana saya pernah menulis di Telegram. Ada yang faham dan ada yang kurang faham sebab saya hanya menulis saja di dalam tu. Kali ini saya akan cuba untuk menerangkan secara bercakap untuk lebih memahami lagi apa yang tersirat yang telah saya tuliskan. InsyaAllah saya akan buka Telegram, akan share. Harapnya nampak. Ini adalah kit hafazan. Ini adalah rekaan daripada saya, insyaAllah. Sebelum saya nak terangkan tentang cara menggunakan kit hafazan ni, saya akan cerita dulu tentang teknik menghafaz Al-Quran dengan teknik Al-Ihsan. Apa yang dikatakan teknik Al-Ihsan ni, kan? Jadi saya akan terangkanlah berdasarkan Telegram yang saya telah hantar ni. Ini adalah saya punya biodata. Saya sendiri yang mengasaskan teknik Al-Ihsan. Jadi saya cerita dah dulu kisah terciptanya teknik Al-Ihsan ni. Sebenarnya teknik Al-Ihsan ni bermula daripada di Mesir, semasa saya belajar di Mesir. Sebelum ni saya hafaz Al-Quran dengan cara biasa, yang mana menghafaz secara membaca, melancar dan terus menghafaz. Tidak ada kaedah yang betul untuk lebih mudah menghafaz. Semasa pengalaman saya di mula-mula saya menghafaz Al-Quran, saya menghafaz secara berkejaran dengan sukatan hafazan. Jadi disebabkan saya ingin mencepatkan hafazan itu, saya menghafaz dengan terlalu laju dan sehingga saya sukar dan penat untuk menghafaz Al-Quran. Apabila saya sambung belajar di Mesir, saya telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghafaz Al-Quran dengan cara yang betul dan lebih bersistematik mengikut latihan kerohanian yang telah saya jalankan ketika saya sedang menjalankan aktiviti kerohanian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lain tak bukan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, saya terpaksa ataupun saya diberi latihan untuk menyucikan hati dengan zikrullah. Jadi bermulanya saya belajar dengan seorang guru, yang mana guru tersebut adalah yang membimbing saya dalam menuju Tuhan, dengan memberi amalan-amalan ibadah ataupun amalan zikrullah untuk membersihkan hati saya, dan sehinggalah saya diberi oleh Allah cara menghafaz dengan mudah, iaitu yang dinamakan teknik Al-Ihsan. Jadi saya terangkan di sini pengenalan Al-Ihsan ni. Kenapa saya ambil Al-Ihsan itu sebagai nama teknik Al-Ihsan? Sebab dalam perjalanan kerohanian saya, apabila saya melakukan ibadah sunat, zikir dan sebagainya, maka terpancarlah kefahaman saya di dalam hati saya. Yang dimaksudkan Al-Ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah. Maksudnya beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Sebelum saya terjumpa hadis ni, saya telah mendapatkan ihsan tersebut apabila saya telah membaca hadis, baru saya terjumpa dan saya memahami akan ayat tersebut. Jadi kalau kita nak memahami dengan pembacaan biasa, kita susah nak faham. Yang mana an ta'budallaha ka'annaka tarah. Macam mana pula kita nak cakap beribadah seolah-olah kita melihat Allah? Tetapi kita boleh dapat fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kiranya kita tak dapat melihatnya, kita kena rasakan bahawa Allah itu melihat kita. Itu adalah selemah-lemah ihsan. Paling bagus yang dikehendaki adalah beribadah seolah-olah melihat Allah. Jadi dalam erti kata memahami hadis tersebut,
memberikan saya lebih memahami macam mana pula dengan menghafaz. Dengan latihan Quranian campur pula dengan menghafaz, dia menjadi satu ilham kepada saya macam mana kita nak menghafaz dengan adanya ihsan. Maksudnya apa? Bila kita menghafaz Al-Quran, kita membaca Al-Quran seolah-olah melihat ayat-ayat Al-Quran. Itulah yang dimaksudkan Al-Ihsan tu tadi. Itu saya menamakan teknik ni adalah teknik Al-Ihsan. Maksudnya di mana-mana saya berada, kita akan menampakkan ayat tersebut yang telah kita hafaz. Itulah yang dikatakan teknik Al-Ihsan. Al-Ihsan ini adalah intipati Islam yang tertinggi dalam Islam. Ini adalah hadis yang mana pada permulaannya malaikat bertanya kepada Nabi SAW, apakah itu Islam, apakah itu iman, dan yang terakhir sebelum Nabi menjawab hari kiamat, malaikat bertanya, fa akhbirni anil ihsan. Itu sebab Nabi pun jawab, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi inilah peringkat Islam yang tertinggi yang perlu kita capai, yang mana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah itu menciptakan jin dan manusia supaya beribadah ataupun supaya mengenal Allah. Jadi dalam peringkat mengenal Allah itulah adalah peringkat yang paling yang dituju, yang dikehendaki oleh umat Islam supaya dapat mengenal Allah itu sendiri. Jadi ihsan itu adalah peringkat yang tertinggi yang mana perlu kita capai. Jadi kaitan dengan teknik Al-Ihsan, maka saya menamakan ia kerana ia seolah-olah kita nak mendapatkan ayat Al-Quran, kita menghafaz Al-Quran seolah-olah kita melihatnya. Kalau kita nak tahu, dalam menghafaz Al-Quran ada dua kategori. Kategori yang pertama adalah orang yang menghafaz Al-Quran hanya sekadar melancar. Maksudnya dia membaca melancar tetapi dia tidak nampak ayat tersebut. Contohnya surah Yasin, dia baca Yasin wal Quranil Hakim, tapi kadang-kadang dia sama-sama nampak ayat-ayat tersebut, kalimah-kalimah tersebut. Sama juga kanak-kanak, kadang-kadang mereka menghafaz dengan menggunakan telinga sahaja. Dia tidak menghafaz dengan melihat ayat Al-Quran kerana mereka ini belum lagi boleh membaca Al-Quran, tetapi mereka ini hanya mendengar dan terus menghafaz. Kadang-kadang kita tengok anak umur 3 tahun, 4 tahun, mereka boleh membaca surah Al-Fatihah tanpa melihat ayat Al-Quran. Yang kategori yang kedua adalah orang yang menghafaz Al-Quran bukan sekadar melancar, bukan sekadar mendengar, tetapi dia menghafaz, dia nampak ayat itu di mana dan di mana, walaupun dia tidak dapat melihat Al-Quran. Jadi itulah yang peringkat yang tertinggi di dalam menghafaz Al-Quran. Barulah dikatakan menghafaz Al-Quran dengan hakul yakin, dengan penglihatan yang yakin, tanpa ragu-ragu. Jadi Al-Ihsan inilah yang kita kena dapatkan, insya-Allah. Teruskan dengan dan seterusnya. Okay, ini adalah anak murid saya, antara yang telah mengikuti teknik Al-Ihsan Al-Ihsan ni. Jadi kita dengar dulu apakah kata mereka dengan menggunakan teknik Al-Ihsan ni. Alhamdulillah, lepas saya guna itu, saya rasa saya lebih cepat lagi mudah nak hafal. Sebab bila saya guna itu, saya dah tak payah dah nak tutup dengan tangan. Sebab bila ada itu, saya boleh nak tarik je. Tutup, saya tarik. So lagi mudah nak hafal. Dan bila saya hafal tu, saya tak mudah tutup. Yang kat tu lagi lebih mudah. Pasti kita lagi fokus dekat satu baris yang kita nak hafal. Nampak lagi fokus lah, nampak betul dan visual tu.
Kalau awal-awal ni taklah senang sangat dapat sebab dia baru teknik baru. Lama-lama macam okey lah. Okay, jadi ini adalah antara anak-anak murid saya lah yang telah menggunakan teknik Al-Ihsan, yang mana antara mereka ni ada yang lambat dalam menghafal Al-Quran, tetapi apabila saya terapkan dengan teknik Al-Ihsan, mereka bagi tahu dia sangat membantu dan memudahkan dia dalam memfokus menghafaz Al-Quran. Sebelum ni beliau menghafaz dengan keadaan yang serabut, dalam keadaan yang tidak teratur. Kadang-kadang terlepas bayangan, kadang-kadang berangan dalam menghafaz, kadang-kadang berfikir benda yang lain dalam menghafaz. Jadi mereka ni apabila diterapkan Al-Ihsan, mereka dapat memfokuskan dalam menghafaz Al-Quran. Sebab Al-Ihsan itu sendiri, sebelum nak menghafaz Al-Quran, mereka kena membersihkan hati, ataupun mereka kena menyelesaikan masalah duniawi yang perlu diselesaikan sebelum mereka menghafaz Al-Quran. Kadang-kadang mereka ini memerlukan bimbingan guru untuk diberikan nasihat dan diberi tunjuk ajar supaya mereka menghafaz dengan lebih tenang dan mudah. Kadang-kadang murid-murid ini perlu bimbingan, bukan sekadar teknik menghafaz saja, tetapi mereka ni perlu diberi nasihat. InsyaAllah saya teruskan berkaitan Al-Ihsan dengan teknik menghafaz Al-Ihsan. Okey, yang ini saya sebenarnya dah terangkan tadi. Cumanya ini adalah tulisan. Teknik Al-Ihsan diambil daripada latihan kerohanian dan kefahaman dalam hadis, iaitu beribadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah, maka terbitlah pelaksanaan menghafaz seolah-olah melihat ayat Al-Quran. Itulah yang telah saya terangkan tadi tentang Al-Ihsan. Baik, kita tengok pula di gambar ni. Okay. Gambar ni adalah menunjukkan gambaran, gambaran kita dalam menghafaz. Kadang-kadang ada orang menghafaz dengan membayang, ada orang menghafaz dengan melancar saja. Jadi yang gambaran ini selalunya mereka yang hanya melancar saja. Dia tidak ada gambaran ataupun bayangan di dalam minda dia. Jadi memang nampak samar-samar, kejap ada kejap tak ada, dan dia akan jadi macam tak nampak lah, kurang jelas. Okay, yang seterusnya sederhana jelas. Ini kemungkinan tidak lebih fokus ataupun tidak menggunakan hati ataupun hati yang bersih sebenarnya. Jadi dalam menghafaz ni dia ada banyak jenis. Yang ini adalah sederhana, yang ini adalah sangat jelas. Okey, yang ini sebenarnya mereka telah menghafaz bukan sekadar melancar, tetapi mereka membayang satu persatu. Sehinggalah dia menghafaz, dia tidak meninggalkan bayangan. Kadang-kadang bila kita nak cepat, kita hanya membaca saja tanpa kita bayang. Selepas kita nak mengingat semula, kita telah hilang ayat dia. Kita hanya tinggal melancar saja. Itulah yang disebabkan kita kadang-kadang teknik yang kita gunakan sebelum ini menyebabkan kita kurang nampak ayat tersebut. Jadi insya-Allah selepas ni saya akan terangkan teknik Al-Ihsan, yang mana insya-Allah kita akan dapat bayangan itu dengan jelas seperti dalam gambar rajah ni lah. Okey, gambar ni insya-Allah. Jadi ini adalah aliran perjalanan program teknik Al-Ihsan yang di dalam Telegram ni. Saya telah membuat carta yang mana perjalanan ataupun aliran yang mana sekarang berada di peringkat pengenalan, dan seterusnya akan berada di persediaan sebelum menggunakan teknik Al-Ihsan dan seterusnya. Okey, siapa yang belum menyertai lagi channel Telegram teknik Al-Ihsan, dialu-alukan untuk masuk untuk perkongsian ilmu dalam teknik menghafaz. Mudah-mudahan grup ini menjadi satu wakaf bagi saya, adalah untuk perkongsian ilmu, untuk mewakafkan ilmu yang mana yang telah saya perolehi
dari ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya memberi manfaat kepada semua orang yang ingin bergelar menjadi hufaz, yang menjadi al-hafiz ataupun al-hafizah. Jadi insya-Allah harapan saya agar grup ini disebarkan, mudah-mudahan dia menjadi saham kepada kita semua, meramaikan lagi umat Islam yang menghafaz Al-Quran. InsyaAllah. Amin. Seterusnya, ini adalah sejarah penemuan teknik alisan yang telah saya bagi tahu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Okay, dalam menghafaz Al-Quran ni yang kita nak tahu sebenarnya dan hakikatnya, yang boleh memberi kita menghafaz Al-Quran ataupun yang boleh memberi kita hati, qalbu Al-Quran, sebenarnya hanya Allah sahaja yang memberinya secara hakikatnya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau wahai Muhammad kerana hendakkan cepat menghafaz Al-Quran yang diturunkan kepadamu, menggerakkan lidahmu membacanya sebelum selesai dibacakan kepadamu. Itu maksudnya, kalau kita menghafaz dengan keadaan yang tergopoh-gapah, dengan keadaan yang terburu-buru, sedangkan yang boleh mengizinkan, yang boleh memasukkan Al-Quran dalam hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kat situ, apabila kita menghafaz Al-Quran, kita perlu menyambungkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu adalah kalam Allah, ayat dia. Maka ayat dia kita memohon pertolongan supaya dimasukkan ke dalam hati kita dengan cara yang saya sebutkan tadi, dengan teknik al-ihsan, iaitu membersihkan jiwa dan memasukkan dengan membayangkan ayat tersebut supaya ia menjadi sebati di dalam hati kita. Itu nanti saya akan terangkan lebih lanjut tentang cara menggunakan kit hafazan al-ihsan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang berkuasa mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu. Jadi kat situ Nabi SAW sebenarnya yang membolehkan Nabi boleh membaca Al-Quran, boleh menghafaz Al-Quran adalah disebabkan Allah itu sendiri yang mengumpulkan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Nabi pun adalah yang digelar sebagai Al-Ummi, yang mana Nabi Muhammad SAW tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Jadi Nabi SAW walaupun begitu, Allah memberi dia kelebihan, iaitu menurunkan ayat Al-Quran ke dalam hati Nabi SAW, iaitu wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi pun terpancarlah dalam hati apa yang didengar melalui Jibril, maka Nabi pun terus menghafaznya. Maka Nabi SAW menyebarkan ayat tersebut dan sahabat-sahabat menghafaznya. Jadi kita kena ketahui bahawa dalam menghafaz Al-Quran, kita kena merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Al-Quran ini adalah suci. Al-Quran ini adalah sangat bersih. Hanya hati yang bersih, hanya hati yang suci yang boleh menerima Al-Quran. Jadi kita perlulah mengetahui sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang mana yang berkehendak ke atas mereka yang terpilih untuk menghafaz Al-Quran. Kita masuk kepada persediaan sebelum menghafaz Al-Quran. Dalam menghafaz Al-Quran, yang sangat penting dalam menghafaz adalah persediaan. Kalau kita menggunakan teknik macam mana pun, kalau kita tidak ada persediaan yang betul, maka kita akan sukar untuk nak menghafaz Al-Quran. Yang pertama adalah niat kerana Allah. Apakah niat kita sebenarnya menghafaz Al-Quran? Niat menghafaz Al-Quran ini lain tidak bukan hanyalah kerana Allah. Yang maksudnya kerana Allah itu, yang Allah telah menggerakkan hati kita untuk menghafaz Al-Quran.
Maksudnya kita minat sangat menghafal Al-Quran, itu maksudnya kerana Allah. Allah telah menjentik hati kita, memasukkan nur sanubari kita untuk menghafaz Al-Quran. Itu yang dikatakan niat kerana Allah. Kadang-kadang ada anak-anak pelajar ni, dia datang ke sekolah tahfiz bukannya nak menghafaz Al-Quran. Niat dia sebenarnya bukan nak menghafaz Al-Quran, tetapi niat dia dipaksa oleh ibu bapa dia. Maka apabila nak menghafaz Al-Quran, sudah tentu mereka yang dipaksa ini akan susah untuk menghafal Al-Quran. Kadang-kadang ada yang tak lepas menghafal Al-Quran, dia pun keluar daripada sekolah tersebut. Jadi itu yang kita tak nak. Itu sebab kita kena kena betul-betul bersedia ingin menjadi ahlul Quran. Dalam hadis ada sebut, orang yang menghafal Quran adalah orang yang digelar sebagai ahlullah, iaitu keluarga Allah ataupun ahli Allah. Dia seolah-olah seperti mana orang yang mendapat wahyu, yang menjaga kalam-kalam Allah. Jadi nak tak nak, apabila kita telah digelar sebagai hafizul Quran, kita juga kena ada ciri-ciri yang diperolehi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat wahyu, dia mempunyai akhlak yang terpuji. Al-Quran itulah akhlak Nabi. Jadi itu adalah niat kerana Allah. Niat yang sangat penting. Itu sebab jika kita ada anak-anak murid, kita tegurlah anak-anak murid, kita sedarkan dia awal-awal sebelum mereka menghafaz Al-Quran. Tak nak bila dia dah menghafal Al-Quran, dia dalam keadaan yang tidak bersedia dan akan menyusahkan diri dia dan diri guru itu sendiri. Maka jangan kita membuang masa terhadap anak murid tersebut. InsyaAllah seterusnya, apabila kita telah membetulkan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu menghubungkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya telah cakap tadi, macam mana kita nak menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Tuhibbunallah, kalau kamu suka akan Allah itu, maksudnya kalau kita suka ayat Al-Quran itu, kalau kita berniat kerana Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, maka ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya nak menghafal Al-Quran bukan sekadar kita menghafaz, tetapi kita perlu mengikut sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikut sunnah-sunnah Nabi, sama ada yang wajib ataupun yang sunat. Kadang-kadang ada orang yang menghafal Al-Quran tetapi tidak menjaga solat. Ada yang menghafal Al-Quran tetapi tidak berpuasa penuh. Kadang-kadang ada orang yang menghafal Al-Quran tidak mahu berpuasa, dan seterusnya. Selain daripada kita melakukan perkara wajib, perlu juga kita menanamkan ibadah sunat. Sebab Nabi suka kepada perkara-perkara yang sunat. Maka terbitlah sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, maka terkeluarlah akhlak-akhlak yang terpuji juga, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita mendapat perhubungan kita kepada Nabi Muhammad SAW, kalau kita hampir dengan Nabi SAW, sering kita berselawat ke atas Nabi SAW, insya-Allah kita mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ingat, orang yang menghafaz Al-Quran, idola dia mestilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lari dengan Al-Quran, dan dia jugalah yang mula-mula menerima Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena perhati betul-betul, kita bila menghafaz Al-Quran, kita memegang Al-Quran, kita kena jaga tata susila dalam menghafal Al-Quran. Kita jangan jadi fitnah kepada orang lain menghafal Al-Quran tetapi perangai seperti bukan menghafal Al-Quran. Itu yang kita tidak mahu. Jadi macam mana seterusnya kita nak mendapatkan perhubungan kita dengan Allah? Lain tak bukan kita membersihkan hati. Yang ketiga tu, dalam nak menuju Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti ataupun wajib untuk membersihkan hati. Barulah hati kita terdidik, barulah hati kita mendapat satu akhlak yang terpuji. Kadang-kadang ada orang menghafaz Al-Quran tetapi hati mereka ada hasad dengki. Ada orang menghafal Al-Quran tetapi hati dia suka memburukkan orang. Ada orang menghafal Al-Quran tetapi tak senang kalau orang itu lebih daripada orang lain. Ada orang menghafal Al-Quran tetapi dia bersangka buruk. Situlah yang kita kena belajar dalam membersihkan hati.
Dalam bab membersihkan hati ni, dia lebih kepada ilmu tasawuf. Kita boleh belajar dengan kitab-kitab seperti Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Mereka itu adalah pelopor dalam ilmu tasawuf. Lain tak bukan yang terakhir, berdoa. Berdoa ni adalah perkara yang basic dalam kehidupan kita. Apa-apa perkara pun dalam melakukan sesuatu ibadah, perlulah kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membantu kita dalam menghafaz Al-Quran. Dalam menghafaz Al-Quran, kalau kita meninggalkan Allah, sudah tentu Allah tidak akan menolong kita dalam memudahkan menghafaz Al-Quran. Bahkan Allah menjauhkan hati kita dalam menghafaz Al-Quran. Kadang-kadang anak murid bila datangnya di sekolah, baru balik daripada rumah, mereka ini kadang-kadang berat nak menghafaz Al-Quran. Sebab apa? Mereka ini di rumah kadang-kadang melakukan perkara yang melekakan, iaitu mereka menjauhkan hati dia dengan Allah. Maka dia terus menghafal tanpa berdoa, maka berat dia nak menghafaz Al-Quran kerana Allah tidak membantu mereka. Jadi kat situ kita kena beri penerangan dan kepada anak murid kita, apabila setiap kali kita menghafaz Al-Quran, mengadulah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau permudahkanlah aku dalam menghafaz Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau lancarkanlah lidahku dalam menghafaz Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau terangkanlah hati aku untuk dapat membayangkan ayat Al-Quran. Macam tu kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah sahaja yang boleh membantu kita dalam menghafaz Al-Quran. Kadang-kadang syaitan nak bertenggek di atas telinga kita. Kadang-kadang syaitan membisik supaya kita khayal dalam menghafal Al-Quran, supaya kita berangan-angan dalam menghafal Al-Quran. Maka hanya Allah sahaja yang dapat menghalang syaitan itu daripada diganggu. InsyaAllah setakat itu saja untuk pada hari ini. InsyaAllah siri yang kedua akan datang. Saya akan terangkan selanjutnya tentang teknik menghafaz Al-Quran, iaitu teknik Al-Ihsan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang akan datang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.